Okey, kemudian yang bawah ni kita akan ada rujukan buku teks dan buku rujukan. Ni melalui rujukan. Ni selalunya kita gunalah yang ni semua orang akan guna. Sebab kita memang buat buku rujukan melalui buku teks ataupun buku rujukan. Confirm dah tu akan guna. Okey. Jadi yang 3 di atas ni kamu boleh pilih. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak buat Google Form. Okey, saya akan share screen. Okey, Google Form ni kita nak buat kat mana? Kamu kena buka kamu punya drive. Okey. Kamu tahu kan kamu punya drive kan? Okey, cari dekat handphone kamu, kat Google tu dia ada tulis Google Drive. Ni. Google Drive, kamu tekan ni. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Ada yang tak nampak? Okey. Jadi kamu ambil dekat bahagian ni. Ni saya letak kat tepi ni. Okay. Jadi kamu tekan dekat new. Yang tak tahulah tekan dekat new. Kamu tengok ni dia tulis kat bawah ni. Yang ni yang kita nak guna. Color purple. Dia tulis Google Form. Ini kalau nak buat Google Form untuk kaedah temu bual. Okay. Okay. Jadi dia akan masuk macam ni. Kamu letaklah tajuk dia kat sini. Tajuk dia apa? Temu bual kajian lapangan. Cikgu tak ada pun skrin. Tak ada, tak nampak. Oh, saya tak share screen. Okey, saya ulang balik lah kan. Saya ulang balik. Okey, kamu pergi dekat drive. Okey. Ini saya akan mula daripada awal. Yang ni komputer saya paparan dia macam ni. Paparan komputer kamu macam lain. Okey, kalau paparan yang macam lain tu, yang satu lagi. Okey. Yang ni, katalah yang ni. Okey. Okey, dia ada titik banyak ni. Kalau paparan komputer kamu titik banyak macam ni lah. Kalau handphone pun macam lain. Kamu cari Google Drive. Okay. Kamu cari yang tulis drive ni. Okay. Kamu cari yang tulis drive ni. Dekat handphone dia akan tulis drive juga. Okay. Kemudian dia akan pergi dekat paparan yang macam ni. Kamu tekan new. Okay, new. Atas ni semua kita tak mau. Kita nak yang bawah ni. Yang color purple ni. Google Form. Okay. Tekan blank. Blank form. Ambil yang blank. Kosong. Kalau template ni yang dah ada kita buat sebelum ni. Tak mau. Kalau quiz yang cikgu kelas kamu selalu buat quiz. Cikgu mata pelajaran kamu. Kita bukan nak buat quiz. Kita nak ambil form saja. Ambil blank form. Okay. Ambil yang blank form. Sana ada orang masuk. Okay, mula balik ambil yang blank form. Okay, kita ambil yang blank form. Sini. Okay. Ambil blank form. Jadi dia akan keluar macam ni lah. Tak apa buat pelan-pelan. Yang tak tahu nanti mesej cikgu macam mana nak buat ni kalau tak ingat. Lagipun ada rakaman nanti kamu tengok balik rakaman. Okay, kemudian letak tajuk dekat sini. Tajuk kita apa? Temu bual. Kajian lapangan Geo. Ataupun kamu nak buat temu bual, tajuk kerja lapangan kamu, tajuk komunikasi, temu bual, kajian lapangan telekomunikasi. Boleh lah. Okay, letaklah kat sini. Okay, tajuk atas ni tak payah tulis pun, tekan terus dia ada. Okay, kemudian kat bawah tulislah nama, kamu nak ambil nama dia. Okay, nama orang yang kita nak temu bual. Okay, nama dia kita letak dalam bentuk short answer. Lama dia dalam short answer. Kalau kamu ambil paragraf ni boleh buat karangan. Kalau nak tulis nama sampai nak buat karangan, tak payah. Okay, yang lain tu untuk pilihan. Okay, letak short answer. Nanti kamu tengoklah. Lepas tu letak ni required. Jangan lupa letak yang ni. Maksudnya dia kena tulis nama tu dulu. Baru dia boleh pergi ke next section. Okay. Takut dia terlupa tulis. Sekali lagi kamu tak boleh buat.
Okey, baik. Yang seterusnya, tekan tambah ni. Kita nak dapatkan apa dia? Alat komunikasi yang digunakan. Kamu nak ambil IC dia pun boleh. Kamu nak ambil apa-apalah. Ataupun kamu nak buat soalan. Okey, soalan nombor 1. Nak buat soalan boleh saya kalau saya malas nak buat soalan. Okey, kita pilih alat komunikasi yang digunakan di rumah. Yang digunakan untuk berhubung. Okey, nombor 1. Okey, apa dia? Telefon. Kedua, fax. Ada kau guna fax? Hantam je lah, letak je lah. Kan? Ketiga, telefon rumah. Oh, yang atas ni, telefon bimbit. Okay. Lagi, apa lagi untuk berhubung? Facebook. Facebook bukan, ni alat telekomunikasi, silap. Komputer. Okay. Okay, buat nombor 2. Kita buatlah beberapa soalan. Kalau 3 soalan pun tak apa, nak buat banyak pun tak apa. Okay, nombor 2. Alat yang digunakan untuk menghantar kerja sekolah atau kerja pejabat. Kadang-kadang kamu nak bagi apa dia soal selidik ni dekat ayah kamu boleh bagi, dekat mak kamu boleh, dekat jiran sebelah boleh, dekat kawan-kawan boleh, bagi link dia nanti. Okay? Jadi ni kita boleh hantar. Kamu nak buat berapa orang? Jangan ramai sangat. Paling banyak 10 lah. Paling sedikit 4 orang. Okay? Jangan terlalu banyak. Okay, baik. Alat yang digunakan yang pertama, katalah dia guna untuk hantar tu dia pakai komputer. Okay, alat yang kedua katalah dia pakai handphone. Jom tak betul, mana-mana lah. Lepas tu dia guna apa lagi? Printer ataupun machine fax. Pandailah kamu buat soalan kamu macam mana. Okay, sebab nanti kita nak buat graf. Berapa banyak orang yang menggunakan alat telekomunikasi. Ataupun kamu boleh letak satu kolom, dia tak menggunakan semua alat ni, lain-lain. Maksudnya dalam rumah dia tak ada telefon, dia tak ada komputer, dia tak ada apa. Maksudnya dia hantar secara berdepan. Mungkin juga kamu boleh tambah satu. Okay. Jadi macam mana, dah siap? Katalah dah siap semua ni, soalan kamu yang dah siap, kamu boleh letak send ni. Okay, kamu nampak send, kamu tekan ni. Inilah alamat yang kita perlukan. Okay, kita bagi ringkas sikit, tak mau ringkas pun tak apa, nak salin panjang pun boleh, nak salin pendek pun boleh. Okay, jadi kita copy dan kamu boleh hantar dekat siapa-siapa yang kamu nak buat. Siapa yang kamu nak buat kat dekat mak ayah kamu ke, dekat sepupu-sepupu sepapat kamu ke, dekat kawan-kawan sekolah yang dalam kelas ke, ataupun kawan-kawan sekolah yang tingkatan lain ke, boleh. Okay, jadi kamu dah dapat, kamu hantar. Macam ni saya hantar dekat sini, ni contoh. Saya hantar dekat grup Google Meet. Tengok, saya dah hantar. Jadi kita guna tekan ni terus dapatlah yang tadi. Okay? Okay kelas, faham tak? Diam ni, faham ke tak ni, ke tak faham? Faham sikit-sikit. Okay, faham. Bagus. Okay, kalau faham kita pergi ke next step. Okay, nampak tak ni slide cikgu? Sekejap cikgu lupa pula. Nampak tak? Okay. Nampak kot. Okay, baik. Kalau tak nampak, tak kira abang lah. Seorang abang. Okay, jadi kita tengok. Dah siap? Soal selidik yang tadi, Google Form tadi lah yang kita buat ni. Tadi nama dia Google Form. Okay, yang ni dah settle. Okay, baik. Kita pergi yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Okay, kaedah kajian yang kedua, pemerhatian. Yang tadilah saya kata, pemerhatian ni kita kena letak foto. Daripada kajian tadi,
Kamu tengok tadi daripada pemerhatian kamu nampak dalam rumah kamu ataupun kamu nampak jiran kamu selalu hantar kerja rumah anak dia, kawan adik-beradik kamu yang lain, sepupu-sepupu kamu, kamu telefon tanyalah kan. Jadi kamu mintalah satu gambar dekat mereka sedang menggunakan telefon dan sedang membuat kerja. Okey. Ni budak ni buat kerja apa tak tahulah. Okey. Macam ni dia buat kerja sekolah. Kita bersangka baik. Dia buat kerja sekolah ni. Okey. Gambar yang pertama dia buat kerja sekolah. Dia kena tengok tugasan cikgu dia bagi. Khusyuk tengok dia tengok. Kan? Yang ni dia tengah tengok cek kerja rumah dia. Okey. Yang ketiga ni mungkin dia berhubung dengan kawan-kawan dia yang lain. Kamu duduk rumah, kamu nak berhubung, nak tanya khabar. Jadi kita menggunakan telefon. Ambil lah gambar. Ambil 3 boleh, nak ambil 5 boleh. Janganlah banyak sangat sampai 10. Sikit sudahlah. Paling banyak 5. Okay, paling sikit 3. Okay, boleh letaklah gambar dalam slide kamu. Okay, yang seterusnya. Okey, kaedah kajian yang kedua soal selidik tadilah daripada Google Form tadi yang kamu dapat tadi. Nanti saya akan tunjuk cara kamu akan membina jadual ataupun graf. Okey, nak buat graf macam ni boleh. Nak buat graf macam ni carta pie pun boleh. Berapa banyak katalah yang ni menggunakan carta pie ni. Okey, katalah yang ni menggunakan telefon. Yang ni dia menggunakan komputer. Okay. Jadi banyak ni lah. Telefon katalah 5 orang. Komputer 3 orang. Dia punya responden dia ada 8. Okay. Boleh buat macam ni. Ataupun kamu nak buat jadual yang macam dekat sekolah tu pun boleh juga macam ni ya. Okay. Ni nama orang. Nama alat perhubungan. Okay. Jadi dia guna komputer berapa orang? Ni bilangan lah, bilangan. Okay, bilang komputer berapa orang? Dia guna telefon berapa orang? Okay, kata komputer dia guna 5 orang, telefon guna 3 orang. Okay, macam ni lah. Sama ada kamu guna jadual yang ni, ataupun jadual ni. Kalau rajin nak buat 3-3 boleh, rajin nak buat 2 daripada ni pun boleh. Okay. Janji mesti ada sekurang-kurangnya 1 jadual. Okey? Mesti ada sekurang-kurangnya 1 jadual. Okey. Jadi macam itulah. Okey, ada soalan nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada? Okey, tak ada, saya teruskan. Nak tanya boleh tengah saya mengajar ni, kalau nak tanya boleh tanya. Tu saya tak marah. Walaupun saya ni garang, tapi tak makan orang. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, kaedah kajian rujukan. Yang ni mesti confirm gunalah. Kamu guna buku rujukan ke, kamu guna buku teks ke, ataupun kamu melawat laman web. Kamu ambil lah alamat laman web tu dan kamu letak dekat kaedah kajian kamu. Okey? Baik, macam mana kita nak tengok alamat laman web kita ni atas ni. Ambil atas ni. Ni macam ni alamat laman web kita. Okay, dia mesti ada HTTP apa tu. Tu alamat laman web kita lah. Okay, baik. Yang seterusnya, hasil kajian. Dah tadi kita buat kaedah, sekarang kita tengok hasil kajian kita. Okay, dalam hasil kajian kita, murid kena terangkan hasil kajian ni melalui fakta. Kemudian kamu kena huraikan. Sekali lagi saya bagi contoh. Semua ada dalam ni. Fakta. Lepas tu kamu hurai dan last kali kamu bagi contoh dia apa. Okey, fakta ni nak cari kat mana? Boleh didapat daripada buku teks tajuk telekomunikasi lah. Siapa yang buat telekomunikasi? Ada yang buat perhubungan, buat kenderaan boleh. Saya kata bebas, tajuk ni bebas. Okey. Okey, jadi berapa yang cikgu nak fakta? Cikgu nak 4 fakta berkaitan dengan kepentingan telekomunikasi, kesan baik, kesan buruk telekomunikasi. Kamu boleh buatlah 1 kepentingan telekomunikasi ke, 1 kesan buruk ke, 2 kesan baik ke. Kamu boleh tengok melalui buku teks kamu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tengok yang seterusnya. Okey, ni contoh yang saya ambil daripada internet. Okey, dan dia punya tulisan pun tak berapa nak nampak.
Okay, harap-harap hampa semua boleh nampak lah, hampa muda lagi. Okay, ni dia buat hasil kajiannya. Yang pertama adalah kepentingan. Dari segi kepentingan, yang nombor satu, dia mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, jadi macam mana kamu nak tulis kat slide tu berdasarkan soal selidik ataupun temu bual yang kita jalankan tadi dengan responden. Telefon pintar, ni dia dapat telefon pintar paling orang guna paling banyak. Okay, macam kamu tak tahu lagi siapa guna paling banyak. Okay, yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Faktor dia mengeratkan silaturahim. Huraian dia kat bawah ni. Okay, dan last sekali kamu letak contoh. Contoh ibu saudara saya yang berada di luar negara di Eropah menghubungi ahli keluarga menggunakan telefon pintar. Ataupun kawan saya yang berada di Kedah menghubungi saya menggunakan telefon pintar sebanyak 10 kali sehari. Wih, kawan apa tu? Special tu kawan 10 kali sehari telefon. Okay. Okay, baik. Yang seterusnya. Okey, yang ni contoh kesan positif. Yang ni dia buat dari segi kesan positif. Masih lagi dalam hasil kajian. Contoh dia buat dalam e-perbankan. Okey, semua ada dalam buku teks. Kesan positif dia. Kamu ambil dalam buku teks, fakta dalam buku teks. Okey, huraian saja kamu kena tambah sedikit. Okey, melalui pemerhatian daripada soalan temu bual yang kamu buat tadi. Yang tadi saya buat sikit, kamu kena buat banyak. Kamu kena reka. Okey, jadi melalui pemerhatian yang saya telah lakukan, perkembangan sistem telekomunikasi mampu menggalakkan ramai orang menggunakan e-perbankan. Okey, dengan talian mudah. Lah ni kan ada Shopee, ada apa, jadi kita guna e-perbankan lah. Jadi dalam soalan kamu bukan boleh letak berapa kerap kamu menggunakan Shopee. Kalau dia letak 10 kali, maksudnya banyaklah dia menggunakan e-perbankan. Jadi itu adalah contoh. Contohnya, dia ni yang diguna urusan pembayaran bil. Ataupun dalam contoh kamu boleh kata macam menggunakan Shopee untuk membeli barang-barangan di rumah. Boleh juga macam tu pun. Okay. Yang ni untuk hasil kajian. Okay. Saya tak tunjuk yang kesan negatif, kamu cari sendiri ya. Okay, dah habis dah. Yang susah tadi. Kaedah kajian dengan hasil kajian. Last kali rumusan. Okay, saya rasa rumusan ni kamu nak teruskan ataupun kamu nak habiskan terus ke ataupun kamu nak hantar dua tu dulu? Saya tanya kamu. Nak habiskan terus ke kajian lapangan ni atau kamu nak hantar dua tu dulu yang tadi tu? Jemaah sama macam mana? Kalau saya teruskan ni, kamu boleh habiskan tak? Jangan tak habis pula ni. Kelas. Kelas IK dengan AK, macam mana? Nak teruskan ataupun nak hantar dua tu dulu? Tu tugasan tu pun berat juga tu, dua tu pun. Hantar dua tu dulu. Hantar dua, ada yang teruskan. Okey. Saya rasa kita hantar dua tu dulu sebab rumusan pun panjang lagi kamu nak tulis. Okey. Tak siap. Okey, kita hantar dua tu dulu. Buat yang ni dulu. Okey. Bincang dengan kawan siapa yang ada yang buat dalam grup, bincang dengan kawan dekat kaedah temu bual tu. Okey, katalah kamu kata macam susah lah cikgu Google Form ni, tak mahir sangat. Okey, kalau tak mahir soal selidik ni, kamu guna temu bual ni. Tapi kena buat jadual lah. Okay, wajib buat. Okay, kamu guna temu bual WhatsApp. Maksudnya kamu tanya setiap orang satu demi satu. Okay, satu demi satu kamu tanya. Kamu screenshot dan tampal dalam slide kamu sebagai bukti. Okay, berapa orang tadi saya kata untuk temu bual dengan soal selidik, berapa orang? Sekurang-kurangnya 4 orang. Sekurang-kurangnya 4 orang. Ramai-ramai 10 orang. Jangan banyak sangat sekali tak jadi. Okey. Jadi saya bagi 2 ni dulu. Nota ni saya akan bagi dalam grup kelas. Okey. Dan saya minta maaf hari tu ramai yang hantar slide dekat saya. Slide sangat cantik, sangat bagus.
Ada yang saya sempat untuk check, ada yang saya tak sempat untuk check. Okay, sebab keluarga saya ada masalah kesihatan sikit, jadi dalam cuti sekolah tu saya kalut. Okay, jadi saya akan check dalam minggu ni lah yang kamu hantar yang sebelum ni. Okay, sementara tu kamu boleh bincang dengan kawan berkenaan dengan kaedah kajian dengan hasil kajian. Kalau tak faham, message cikgu personal. Tak apa, cikgu tak marah. Nak tanya pelajaran, cikgu tak marah pun. Okay, yang nak marah ni sebab tak tanya langsung. Okay, okay. Tengok tu ada yang dah tanya dah. Kamu nampak kan? Ada kawan-kawan yang semangat. Okay, baik. Jadi kamu belajarlah. Belajarlah untuk buat ni sebab ke depan benda ni akan jadi benda yang macam wajib lah. Okay, sebab kalau kamu tengok dekat kita punya pembukaan sekolah, ada penggiliran. Okay, jadi bila ada penggiliran, mesti ada PDPR. Bila ada PDPR, macam mana cikgu nak ajak kamu buat kerja lapangan? Tak boleh kan? Nak buat dalam buku-buku, dalam kertas-kertas. Susahlah waktu buka sekolah saja boleh tengok. Jadi waktu tak buka sekolah, kita kena buat macam ni. Jadi mau tak mau, kamu belajar. Bertatih tak apa. Kita bertatih pelan-pelan. Tak faham tanya cikgu. Lama-lama kamu jadi master. Nanti kamu boleh ajak dekat tingkatan kelas lain pula. Kelas lain pula yang kamu boleh ajak. Kamu jadi mentor untuk kelas lain pula. Untuk ajar macam mana nak buat Google Form dan sebagainya. Okay? Bertatih pelan-pelan. Okay? Okay. Baik. Jadi saya serahkan kepada kamu lah untuk kamu buat dan saya nak tengok progres dia dalam minggu ni. Okey, kalau minggu ni tak boleh siap, kita teruskan kepada minggu depan sampailah kerja lapangan kita siap dan akhirnya kita akan bentang. Masing-masing akan bentang. Okey, baik, ada soalan nak tanya? Kalau boleh buatlah sampai dapat band 6. Kan? Buat betul-betul sampai dapat band 6. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita jumpa hari Khamis ni untuk saya tengok progres macam mana. Tak siap lagi pun tak apa, saya tanya je siap takat mana. Okey? Nanti kita akan jumpa pada hari Khamis ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.